Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan kita bertakwa kita akan dipandu oleh Allah Azza wa Jalla ke jalan yang diradainya, jalan yang akan menyampaikan kita ke syurga Allah yang dijanjikan uiddat lil muttaqin. Allah kata syurga aku sediakan bagi orang yang bertakwa. Maka yang layak untuk sampai ke situ al muttaqun, iaitulah orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, hari ini 26 Ogos 2022 bersamaan dengan 28 Muharram 1444. Tajuk yang diberi kepada kita iaitulah tentang kemerdekaan. Sempena dengan kedatangan ulang tahun kemerdekaan yang ke-65, maka kita mengatakan mensyukuri nikmat kemerdekaan, teguh bersama membina negara adalah suatu tanggungjawab kita sebagai rakyat yang beragama Islam. Mesti mempertahankan hak-hak kita sebagai orang Islam. Negara kita merdeka daripada penjajah yang telah meratah hasil mahsul daripada negara kita. Mereka juga telah melanyak undang-undang syariat yang ada di sini, digantikan dengan undang-undang penjajah yang masih didokong dan didakap di mahkamah-mahkamah perundangan sehingga saat ini. Maka kita sebagai seorang umat Islam mesti mempertahankan hak kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi. Allah nyatakan di sini ciri-ciri pemimpin umat Islam apabila mendapat kekuasaan memerintah di muka bumi. Makkannahum fil ardi, kami beri kekuasaan kepada mereka. Aqamus salah, mereka mendirikan salat. Wa atawuz zakah, serta memberi zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan. Wa nahau 'anil munkar, serta melarang dari melakukan kejahatan dan segala perkara yang mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan ingatlah bagi Allah jualah segala kesudahan segala urusan. Maka kita mengatakan tarikh 31 Ogos tahun 1957 merupakan tarikh penting. Apabila pemimpin umat Islam pada waktu itu telah dapat meraih kemerdekaan daripada pemimpin pemerintahan British,
Mereka lari, tetapi mereka cerdik. Dia tak tinggal 1% total supaya kita laksanakan apa yang kita nak, tapi British meninggalkan undang-undang Lockrett, undang-undang penjajah yang masih lagi perlu dipindah, diubah, tapi melalui jalan yang sukar. Sekarang ini kita tengok berapa kes yang dibawa ke mahkamah syariah dibatalkan di mahkamah-mahkamah yang ditinggalkan oleh penjajah. Karena itulah Allah yarham Tuan Guru, ayahanda kita pengasas Pondok Sungai Durian ini, dia balik setelah merdeka tahun 57. Waktu tu Tuan Guru kita berada di Mekah. Dia kata, negara Malaysia merdeka, aku nak balik ke Melaya, ke Malaysia untuk berkhidmat di sana. Balik. Jadi dapatlah Pondok Sungai Durian ini diasaskan di sini. Namun pantun yang dibawa hasil daripada apa yang dia tengok di Malaysia, dia kata harimau mati meninggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. Nampaknya pantun itu masih terpakai. Serangkap lagi, harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Walaupun orang putih dah tak ada, merdeka, tapi perasaan nak jadi orang putih itu masih kuat. InsyaAllah kita berusaha mendidik masyarakat dan anak-anak kita supaya kembali kepada Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Walaupun tahun ini sudah genap 65 tahun negara kita menyambut hari kemerdekaan, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kemerdekaan kita tanpa pertumpahan darah. Kita kata satu nikmat. Berbeza dengan sebahagian daripada negara yang terpaksa berkorban nyawa. Kita boleh suruh dia balik dengan cara yang baik, walaupun mereka meninggalkan perasaan dan meninggalkan undang-undang. Kata orang bukan salah ibu mengandung, taklah kita tak pindah di awal-awal kekuatan yang masih kita ada. Di antara perkara yang kita bimbang, risau tentang kemerdekaan ini ialah, apalah arti sebuah kemerdekaan jika akhlak kita masih dijajah, masih dipengaruhi, mudah terikut-ikut gaya hidup negatif masyarakat jahiliah, seperti mengucap kata-kata keji, pemarah, menghina orang, menuduh tanpa usul periksa, menyebar fitnah sehingga mewujudkan ketegangan antara puak dan juga antara kaum dalam negara kita. Kita juga telah terikut-ikut dengan budaya barat sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam kunjungannya dalam sebuah seminar antarabangsa di Kuala Lumpur. Beliau mengatakan kita hidup sekarang di zaman aulamah, di zaman globalisasi. Dia kata ta'rifuna ma ma'nal aulamah. Kamu yang ada depan ni tahu ke makna aulamah? Kita pada waktu itu siap dengan pen, siap dengan pensil, siap dengan kertas untuk menulis apakah makna aulamah. Tiba-tiba Syekh Wahbah telah memberi satu kejutan yang besar. Dia mengatakan aulamah itu globalisasi, iaitulah orang putih nak suruh kita buat apa yang dia buat, dia nak suruh kita makan apa yang dia makan, dia nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Para jemaah sekalian, apa yang dikendaki, dirancang oleh barat itu berjaya, sehingga kan perilaku anak-anak orang Islam dari sudut pakaiannya bertukar dengan anak orang bukan Islam. Dari sudut makanan, alhamdulillah kita bersyukur kerana Malaysia di bawah kawalan adanya panel adanya bahagian halal di bawah JAKIM, di bawah pejabat agama negeri-negeri, maka kita ada kawalan. Ada kawalan, ada siji halal, ada tak halal. Walaupun kadang-kadang orang bukan Islam menggunakan logo halal itu digantung halal, bukan ditanggung halal. Maksudnya digantung di dinding restoran dia logo halal. Itu digantung. Kalau kita minta mana surat yang menyatakan lesen ini diperiksa oleh pejabat agama, tidak ada. Mana yang betul-betul diperiksa mendapat siji halal itu dia panggil ditanggung halal, yang lain itu digantung halal. Tetapi kita mengatakan alhamdulillah, walaupun kita nak makan ayam terpaksa kena melalui kepala orang tua tokek ayam tu, sekurang-kurangnya logo halal tu ada. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, nak membina, bagaimana kita nak bina sebuah negara merdeka? Kata di para ulama, kita kena kembali kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sifat Nabi yang telah kita belajar dalam akidah kita daripada kecil, Nabi kita ada 4 sifat yang benar, iaitulah siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Sifat siddiq iaitulah benar. Kita mesti sentiasa bercakap benar dalam percakapan atau perbuatan kita, benar dalam perjanjian kita, benar dalam tutur kata kita. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berkata dengan kata-kata ikut hawa nafsu, tetapi dia berkata-kata dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka di sinilah kita perlu mendidik masyarakat bersifat benar dalam semua perkara, benar dalam tutur kata kita, benar dalam gerak geri dan tindakan kita. Orang-orang yang buat perjanjian mesti benar telus. Orang-orang yang menyampaikan ilmu juga mesti benar. Jangan bawa cerita-cerita palsu, cerita dongeng. Ini tidak masuk kampung, masuk bandar, menyebarkan cerita-cerita yang direka ataupun hadis-hadis palsu yang diambil daripada entah dari mana sumber, asalkan ada dalam kitab semuanya dibawa. Kita mengatakan ini tidak bersikap jujur terhadap agama Allah. Sedangkan Nabi SAW telah beri amaran keras, man kadzaba alayya muta'ammidan faqad falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja, ambillah tempatnya dalam neraka. Kita yakin orang-orang yang bawa hadis palsu itu dia tidak niat bohong, tapi bila orang tahu hadis itu palsu, dah maklum kan, tarik baliklah. Jangan duk kerah kepala pula. Ini masalah kita. Yang kedua, bersifat amanah, iaitu jujur, dipercayai. Rasulullah SAW diberi gelaran oleh puak-puak Quraisy di Mekah, walaupun berbeza pandangan, berbeza pendapat, tapi mereka mengatakan Al-Amin. Nabi kita tu diberi gelaran Al-Amin kerana seorang yang jujur, amanah. Sehingga ditulis dalam kitab sirah, sebelum Nabi kita berhijrah, Nabi kita wakilkan pada Sayyidina Ali supaya hantar balik barang-barang simpanan amanah orang di rumah dia. Mana walaupun berbeza pandangan, tapi mereka masih lagi mengekalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang amin, seorang yang jujur, seorang yang amanah dalam perkara yang diberi kepadanya. Maka kita hari ini kita bimbang para jemaah sekalian. Di antara kebimbangan kita apabila orang yang berkuasa berebut sangat nak ambil kuasa, nak ambil kuasa di peringkat kawasan pun sanggup menghabiskan banyak duit. Kenapa? Sebab jawatan bukan suatu amanah untuk dipertungaikan, tapi sebagai lubuk untuk meraih projek dan sebagainya. Kita mengatakan ilah punca kerusakan. Kalau pegawai orang pergi, sedangkan bila kita terima tanggungjawab memimpin pegawai, menjalankan tugas, maka itulah satu amanah yang dipikulkan ke atas kita. Bukan satu peluang untuk meraih kekayaan dalam dunia, membesarkan kedudukan, pangkat, mencari banyak projek-projek, peluang-peluang untuk keluarga, untuk kroni dan sebagainya. Kita mengatakan hayhat, tidak. Maka kalau betul-betul negara merdeka, sifat ini mesti ditanam ke dalam pemimpin dan juga kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat nak didik? Kalau hari-hari kita dihidangkan dalam berita, dalam surat khabar, dalam maklumat berita, hari ini orang tu ditangkap, hari ini orang di penjara, besok orang tu didakwa. Kita mengatakan walaupun kita boleh je bersangka baik, kita mengatakan itu fitnah, tapi hari-hari duk sebarkan fitnah. Dulu satu masa dulu fitnah sampai mereka usung lembek, usung tilam masuk dalam mahkamah. Hari ini kita nak usung apa lagi masuk dalam mahkamah untuk membuktikan kesalahan orang. Kita mengatakan janganlah sampai mereka hari-hari duduk dengar berita ini je. Sepatutnya masyarakat dididik, hari-hari diberi pujian, kredit kepada pemimpin sekalian kerana kejayaan yang memimpin negara, kerana kejayaan yang membangunkan ummah, kerana jaya yang membangunkan negara merdeka. Tapi kalau hari-hari kita duduk tengok benda pecah amanah yang ada, kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan salah sandang jawatan. Nabi sebut dalam hadis, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila jawatan itu diberi kepada orang bukan ahli dia, maka tunggulah kiamat. Ada ulama hadis kata as-sa'ah di sini ai sa'atul halak,
tunggulah kebinasaan dalam sebuah kampung, dalam sebuah negara apabila yang memimpin itu orang yang tidak pandai ataupun tidak telus ataupun bukan al-amin. Yang ketiga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tabligh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah kepada masyarakat apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu daripada Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sekiranya engkau tidak menyampaikan, maka engkau tidak menunaikan amanah tabligh yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah jualah yang memelihara kamu dari kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Maidah ayat 67. Maka sifat tabligh makna menyampaikan. Artinya kita tak boleh nak sembunyikan. Hari ini para jemaah sekalian, ramai orang yang tahu benda benar, tapi ada kala tak berani nak cakap. Kalau bercakap ada masalah. Mungkin jawatan terlepas, pangkat tak naik, kontrak tidak disambung, ataupun dibenci oleh masyarakat paling tidak pun. Sebab itulah kita kadang-kadang nak nyatakan benda benar, khususnya perkara benar yang kita nak sampaikan bercanggah dengan amalan masyarakat, maka itu berhati-hati. Kalau tidak kita dilabelkan oleh orang dan kita diboikot, macam-macam perangai dibuat oleh manusia. Tapi ingat, tanggungjawab menyampaikan yang hak ada satu tanggungjawab yang besar. Karena itulah kata para ulama salaf, iza sakata alul haqqi, apabila orang yang tahu diam, maka orang yang jahil menganggap apa yang mereka buat itu betul. Sekarang ni kalau kita tengok benda tak baik, beranikah kita tegur? Beranikah kita menyampaikan? Ada sebuah setengah negara, khatib menegur perbuatan muka yang berlaku dalam negara, dia telah dipenjarakan selama beberapa tahun. Ada kata riwayat kata 10 tahun penjara. Kita alhamdulillah masih lagi ada peluang, ada luang untuk menyampaikan. Sekarang ni walaupun peraturan yang dibuat di zaman dulu lagi, peraturan setiap negeri ada peraturan, tapi medan untuk kita berdakwah melalui alam maya ini alhamdulillah makin sehari makin luas. Tak tahulah berapa hari lagi mungkin akan disekat juga dengan cara-cara yang mereka juga reka alam maya ini, mereka juga boleh menyekat. Kita mengatakan Allahumma hal ballaghtu, ya Allah aku telah menyampaikan. Itu ya tanggungjawab kita, menyampaikan yang benar apa yang kita tahu. Tetapi yang menerima, yang membuka hati manusia itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka pihak pemerintah dalam negara yang merdeka ini mesti menyampaikan pada masyarakat yang benar dan menjauhkan masyarakat daripada perkara yang tidak baik. Sifat yang keempat fatanah, iaitu cerdas ataupun cerdik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan begitu cerdik, begitu pintar. Apalagi Nabi kita duduk di bawah bimbingan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Saya baru je khatam tafsir suratul Fathi. Tuan-tuan yang berminat boleh tengok dalam YouTube kita, tengok dalam halaqah Abu Anas, siri-siri kuliah kita lengkap. Kita kata alhamdulillah. Di mana dalam satu peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Quraisy telah menghantar seorang yang bernama Suhaib bin Amru untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian itu nampak tidak adil. Orang Mekah yang lari ke Madinah kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah tak payah hantar. Sahabat-sahabat kata Rasulullah, tak adil macam ni. Nabi kata, inni Rasulullah, aku ni Rasulullah. Kita tengok kepintaran, kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, Zulqaidah tahun yang ke-6 Hijrah dibuat perjanjian ini. Tahun yang ke-7 Nabi kita ambil Khaybar. Akhir tahun Nabi kita datang menunaikan umrah yang dijanjikan oleh Quraisy selama 3 hari. Tahun yang ke-8 Ramadan, tahun yang ke-8, maknanya setahun setengah lebih sikit. Inna fatahna laka fatham mubina, Mekah telah diambil balik daripada Quraisy. Kita kata langkah strateginya begitu bijak. Kita pemimpin umat Islam mesti bijak, sentiasa merancang bagaimana kita nak menaikkan taraf umat Islam, bagaimana kita nak memandaikan umat Islam ini
Jangan sampai umat Islam kita diperbodohkan oleh orang. Hari ini kesian kita tengok, kita berlawan di media sosial. Orang lain ada YouTube, kita ada YouTube. Pendakwah ini ada Facebook, ini ada TikTok berlawan juga. Tapi apa boleh buat? Bila dia buat cerita yang pelik-pelik, tak logik di akal, kadang-kadang masyarakat menerima. Inilah tokoh agama yang sebenar, pejuang ahlu sunnah yang sebenar. Tapi bila kita bawa hadis, bawa Quran, yang ini diperlekehkan, dipermainkan, inilah dia panggil permainan media yang begitu dahsyat. Maka kita kena usaha. Masyarakat kita cerdik, bukan masyarakat orang yang bodoh. Masyarakat kita ada akal, dia panggil akal taklif. Walaupun kadang-kadang kita kurang kepada aklu al-irsyad, al-rasyid, tetapi kita ada akal. Kenapa kita sampai memperbodohkan akal kita? Nabi SAW orang yang paling bijak, yang paling cerdik, yang paling kuat beribadat, sampai bengkak kaki Nabi kita salat. Tiba-tiba mari orang kata Tok Syekh ni naik martabat tinggi, makanannya atas, tak payah semayang, tak payah pergi masjid, tak payah solat berjemaat. Kita terima. Kita mengatakan inilah pembodohan akal yang dibuat kepada manusia, sedangkan Nabi SAW tidak ajar perkara yang seperti itu. Baik para jemaah sekalian, kecerdikan itu diperlukan, karena itulah pemimpin tidak boleh dilantik dari kalangan orang-orang yang tidak bijak, karena kemerdekaan itu sia-sia kalau orang yang bijak, orang yang tidak bijak memerintah negara. Itulah yang kita nampak. Satu gambar yang menarik, walaupun gambar, kata orang biar gambar berbicara. Sebuah kereta berhenti di tengah hutan, mati tengah jalan. Sekumpulan monyet naik atas kereta tu. Maknanya dia telah menguasai kereta, tapi dia tak boleh nak gunakan. Ini kita bimbang. Kadang-kadang kita boleh menguasai satu perkara, tapi kita tak mampu untuk menggunakannya, karena kita tidak ada kepintaran dan tidak ada kecerdikan. Para jemaah sekalian, arti kemerdekaan sebenar bukan hanya merdeka dari cengkaman dan kekejaman penjajah semata-mata, tetapi kita perlu bijak, cerdas dalam menempuh cabaran dan penjajahan era baru, seperti penjajahan dari segi ideologi. Sekarang ni ideologi macam-macam masuk. Orang berselindung di sebalik nama motivasi, rupa-rupanya mereka masuk jarum-jarum ajaran batiniah yang cukup berbahaya kepada ajaran umat Islam dari sudut penjajahan budaya. Mari budaya yang pelik-pelik, sambutan hari pujaan roh orang Jepun pun habis pakat kena pergi kepada tempat tersebut. Kita mengatakan ini budaya apa yang kita nak latih kepada masyarakat, dan juga penjajahan juga dari sudut ekonomi. Ingatlah, ekonomi dan negara yang miskin dan mundur tidak lagi bebas dan berkuasa, sebaliknya akan sentiasa ditindas kerana bergantung pada bantuan dari orang lain. Akhir sekali, marilah sama-sama kita merdekakan diri kita daripada perkara-perkara batil, perkara yang melalaikan, perkara maksiat, perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, kepada perkara yang diredai oleh Allah. Ini juga semangat ruh al-hijrah yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah itu, yaitu kita korbankan hak hawa nafsu semata-mata untuk menegakkan hak Allah Azza wa Jalla. Marilah kita merdekakan diri daripada perasaan dengki, khianat, dendam, iri hati, berprasangka buruk, ta'assub kepada sesuatu pihak, dan segala sifat negatif yang akan membawa kita ke arah kebinasaan dan perpecahan. Marilah kita merdekakan diri kita dari kelemahan dan kemudaratan dalam pembinaan institusi keluarga Islam, pembinaan akhlak anak-anak, kepedulian kepada jiran, tetangga dan masyarakat. Maka kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan jiwa dan raga, dan perhambaan yang sebenar adalah perhambaan kepada Allah yang Maha Agung, sebagaimana kata-kata yang keramat daripada Rabi' bin Amir apabila dia bertemu dengan tentera Rustum, pemimpin Rom. Dia kata, kenapa kamu datang? Rabi' rahimahullah radhiyallahu anhu menjawab, Allahu ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah yang menghantar kami untuk membebaskan, merdekakan manusia daripada menjadi hamba kepada makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, mudah-mudahan negara kita merdeka dapat diisikan dengan kemerdekaan jiwa, kemerdekaan agama, kemerdekaan dari segala perkaranya, daripada penindasan yang tidak baik. Kita merdekakan minda kita, merdekakan jiwa kita daripada penjajahan, sama ada dijajah dari sudut mental kita, dijajah dari sudut kedudukan kita, dijajah dari sudut budaya dan sebagainya, kepada mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما